Hadi salahkan Anwar, punca Kelantan miskin. Kerjasama UMNO DAP dirancang 2 tahun sebelum PRU lagi. DAP belum minta maaf dengan Najib. Pelik, kenapa Hadi tak salahkan Mahathir? Abdul Hadi Awang hari ini mengecam pihak yang meremehkan perjuangan PAS sehingga parti itu didakwa tidak mempedulikan kebajikan rakyat, termasuk berkaitan bekalan air bersih, kediaman dan barangan keperluan harian. Tanpa menyebut sebarang nama, Presiden PAS itu menyalahkan Anwar Ibrahim kerana menjadi punca kerajaan negeri terbabit disekat daripada menerima bantuan dari pusat. Katanya kesukaran tersebut berlaku ketika PAS gigih berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Akan tetapi, PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Keuangan sehingga kini. Urusan kewangan yang wajib mengikut perlembagaan, perjanjian dan prinsip demokrasi tidak dihormati, katanya. Abdul Hadi menyatakan pandangan itu dalam kenyataan dibuat naik di media sosialnya. Untuk rekod, Anwar mula menjadi Menteri Keuangan pada 1991 ketika dia berstatus naib Presiden UMNO. Dia menggantikan tempat yang sebelum itu diisi Daim Zainuddin. Dia kemudian menjadi timbalan Presiden UMNO sekaligus timbalan Perdana Menteri dan kekal menjawat tugas tersebut sehinggalah dipecat dari parti dan kerajaan pada 2 September 1998. Perdana Menteri di sepanjang tempoh itu ialah Dr. Mahathir Mohamad, tokoh yang sama menggerakkan inisiatif Proklamasi Orang Melayu baru-baru ini. PAS mula menguasai kerajaan Kelantan sejak 1990. Menurut Abdul Hadi, royalti petroleum kepada negeri Kelantan dan Terengganu dinafikan Putrajaya, namun tidak begitu keadaannya apabila membabitkan Sabah serta Sarawak. Justru bekas Duta Khas Bertaraf Menteri itu mempersoalkan jika ketetapan tersebut berpunca daripada prinsip Islam yang dilaksanakan PAS di negeri ditadbirnya. Pun begitu, kata Abdul Hadi, ketika berdepan dengan sumber keuangan terhad PAS, membuktikan mereka mampu mentadbir negeri dengan berintegriti serta beramanah. Masalah yang dihadapi penduduk negeri ditadbir PAS, katanya, juga gagal diselesaikan ketika UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan sebelum ini. Apabila PAS menjadi kerajaan selepas itu, katanya parti itu berdepan dengan pelbagai sekatan dan isu birokrasi. Mereka UMNO Barisan Nasional tidak pula melakukan sedemikian kepada Singapura ketika berada dalam Malaysia dahulu dan terkini kepada Pulau Pinang, katanya. Dia terus mengkritik Anwar selaku Menteri Keuangan kerana gagal membatalkan lesen premis perjudian di Kelantan serta menyekat penjualan arak hanya kepada orang bukan Islam seperti dilaksanakan PAS pada 1990. Jadi kita akan ceritakan benda yang sebenar ini nanti. Jika perlu, kita terpaksa dedahkan. Bekas pemimpin UMNO Tan Sri Anwar Musa mendakwa parti itu sedang menggerakkan langkah penerimaan DAP sebagai rakan sekutu sebenarnya sudah dirancang 2 tahun sebelum pilihan raya umum ke-15. Jelas beliau ia dibuktikan apabila ada perkiraan untuk membentuk jajaran baru semata-mata untuk memberikan sokongan kepada parti komponen Pakatan Harapan itu. Penerimaan DAP ini dirancang oleh pemimpin tertentu dalam UMNO 2 tahun sebelum pilihan raya lagi. Jadi kita akan ceritakan yang sebenarnya nanti. Jika perlu, kita terpaksa dedahkan apa sebenarnya berlaku. 2 tahun lepas lagi sebelum PRU sudah dibuat perkiraan perhitungan jajaran baru untuk beri sokongan pada DAP, sedangkan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tak diberitahu. Jangan sekarang baru nak reka naratif menghalalkan tindakan kerana naratif itu bukannya naratif yang betul. Katanya dalam satu video berjudul "Naratif Palsu Nak Menghalalkan DAP", saya jawab di Facebook rasminya. Bekas Setiausaha Agung UMNO itu berkata demikian merujuk kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang menjelaskan bagaimana UMNO harus berkawan dengan DAP. Mengulas lanjut, Anwar berkata, kenyataan Ahmad Zahid mengenai penolakan DAP oleh orang Melayu disebabkan oleh faktor politik adalah sesuatu yang tidak betul. Jelasnya UMNO dahulu menolak keras sebarang kerjasama dengan DAP disebabkan oleh ideologi yang dibawa oleh parti tersebut. Sejak bila penolakan DAP soal orang Melayu? Cina. Kalau soal orang Melayu ada dalam DAP. Sekarang Zainal Rampak dulu DAP, Ahmad Noor dulu DAP, naib Presiden DAP lagi. Kita orang Melayu semua tidak menerima DAP. Sebahagian besar rakyat Malaysia tidak menerima DAP kerana ideologinya, bukan kerana soal bangsa, Melayu mahupun Cina. Jangan cuba mereka-reka alasan dan sebab menyembunyikan sebab sebenar, katanya lagi. DAP dan Pakatan Harapan perlu memohon maaf daripada Datuk Seri Najib Razak terlebih dahulu jika mahu penyokong bekas Perdana Menteri itu mengundi mereka pada 6 pilihan raya negeri nanti. Penganalisis politik Lim Sian Si berpendapat tahap sokongan rakyat terhadap Najib adalah lebih tinggi berbanding sokongan mereka kepada UMNO dan Barisan Nasional.
Menurut beliau adalah sukar bagi golongan berkenaan memberi untuk kepada DAP dan Pakatan Harapan selagi mereka tidak memohon maaf kepada bekas Presiden UMNO yang belum dibebaskan dari penjara. Penyokong-penyokong tersebut mungkin terpaksa terima kerajaan perpaduan 6 bulan dahulu pada pilihan raya umum ke-15 dengan harapan Najib dapat keadilan. Tetapi selagi harapan ini tidak berhasil, maka ia amat sukar bagi mereka untuk undi DAP Pakatan Harapan bagi 6 PRN yang akan datang, katanya dalam hantaran Facebook. Sabtu lalu, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habidi berkata, pemimpin parti akan menyantuni penyokong UMNO untuk meyakinkan mereka mengundi DAP yang bakal bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan pada PRN kelak. Sebagai timbal balik, Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, semalam berkata, parti itu juga akan bergesa agar ahlinya mengundi calon UMNO dan Barisan Nasional demi mengukuhkan kedudukan kerajaan perpaduan. UMNO yang bertanding di bawah tiket Barisan Nasional dijangka bertanding mempertahankan semua 41 kerusi yang disandangnya di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah. DAP perlu menyandang 48 kerusi DUN yang disandang di Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan Kedah. Kenyataan dibuat Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini yang menyalahkan Anwar Ibrahim sebagai punca masalah dihadapi Kelantan adalah merisaukan, kata Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Menurut Ketua Pengarahnya Muhammad Agus Yusof, melalui kenyataan dibuat itu, Abdul Hadi menyalahkan Anwar semata-mata selepas mengaitkan isu tersebut dengan jawatan ahli Parlimen Tambun itu sebagai Menteri Keuangan. Kata Agus, Anwar hanya menjadi Menteri Keuangan pada 1991 sehinggalah dipecat dari parti dan kerajaan pada 2 September 1998 serta menjadi Perdana Menteri baru 6 bulan iaitu sejak 24 November tahun lalu. Peliknya kenapa Presiden PAS tidak dipersalahkan Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi bos kepada Anwar pada 1991. Mengapa tidak dipersalahkan juga Menteri Keuangan sebelum dan selepas Anwar pada 1998? Katanya dalam kenyataan yang dibuat naik di media sosial. Sebelum ini, Abdul Hadi menuding jari kepada Anwar kerana didakwanya menjadi punca kerajaan Kelantan dan negeri lain yang ditadbir PAS disekat daripada menerima bantuan pusat. Katanya kesukaran tersebut berlaku ketika PAS gigih berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Akan tetapi, PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Keuangan sehingga kini, katanya. Menurut Agus, dia berasa pelik melihat bagaimana PAS cuba menyelesaikan isu di Kelantan apabila parti itu menjadi kerajaan pusat antara 2020 dan 2022 lalu. Saya pelik selama 33 bulan semasa menjadi kerajaan pusat, apa yang PAS buat untuk bantu Kelantan? Adakah bersuara menuntut hak Kelantan? Usahakan bersuara. Kes royalti minyak yang sedang dibicarakan di mahkamah pun ditarik balik, katanya. Tambah bekas pensyarah universiti itu, memang mudah untuk seseorang menyalahkan pihak lain dan mengabaikan kelemahan sendiri walaupun ia bercanggah dengan ajaran Islam. Sepatutnya, kata Agus, sebagai kerajaan yang mentadbir Kelantan sejak 1990, PAS mempunyai idea dan perancangan bagi memajukan negeri berkenaan. Tetapi sayang, idenya kering. Banyak kelemahan kepimpinannya disembunyikan dengan menggunakan isu bangsa dan agama. Inilah yang merisaukan saya. Berpuluh tahun menjadi kerajaan, masalah keperluan asas negeri tidak selesai. Jika ditegur, muncul pengkritik tegar yang marah-marah. Sedangkan tujuan teguran itu adalah untuk kebaikan negeri dan rakyat, katanya. Justru Agus menyeru anak muda dan rakyat Kelantan, termasuk yang ada di negeri lain, agar mencari kaedah bagi memajukan kampung halaman mereka. Penyelesaiannya mudah. Rakyat Kelantan patut keluar dari kepompong PAS dan memilih pemimpin yang komited untuk membangunkan negeri itu, katanya.